Didik TV KPM. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan. Sajalah. Sebenarnya kita tak singgah ke mana-mana. Kita singgah di Didik TV KPM hari ini sama-sama. Sebenarnya kita sedang belajar mata pelajaran pendidikan seni visual dan boleh nampak di hadapan saya ini sebenarnya kan ada benda, ada projek kita nak buat sama-sama bersama cikgu kita iaitu Cikgu Suryani. Surayahani. Surayahani, minta maaf cikgu. Tak apa, Ya Allah. tak apa. Saya dah bersambung dengan cikgu, minta maaf cikgu. Okey, tak apa. Cikgu, hari ini cikgu ada nak mengajar kita menghasilkan tanjak secara kreatif. Ya, betul. Kalau kita lihat tadi, kalau perhiasan diraja itu ada tanjak, ada tengkolok. So, hari ini kita sama-sama buat ya. Hanif? Boleh, cikgu. Okey, kalau aktiviti yang kita boleh buat, contohnya sebenarnya kita boleh buat model atau replika keris ataupun tanjak itu sendiri. Macam saya memilih tanjak sebab bahan-bahan yang kita gunakan hari ini mudah terdapat di rumah. Betul, dan cikgu. penghasilannya pun agak mudah dan tidak memakan masa yang banyak. Baik, apa bahan-bahan tu cikgu? Saya rasa murid-murid di rumah cepat dengar betul-betul ni sebab nanti boleh ambil bahan-bahan cepat-cepat. Okey. Boleh berlatih sama dengan kita. Okey, perkara yang pertama, bahan pertama yang perlu kita ada adalah kain samping. Macam saya pegang ni, ataupun kain pelekat macam dekat Hanif tu. Okey, kain batik pun boleh sebenarnya. Mana-mana kain yang kita rasa kita boleh buat lipatan dengan baik. Okey, kalau saya memilih kain samping songket ni lah. Betul. Ataupun kalau ada juga yang jenis brokat. Okey, tak ada masalah. Kena yang keras sikit lah cikgu. Ya, kena Jangan keras pula sikit. ambil kain sutera. Kain sutera, kain kapas semua tu tidak sesuai. Benang yang basah tidak boleh ditegakkan cikgu. Macam mana kita nak tegakkan tanjak kita nanti? Betul. Sebab tanjak tu memang kena kukuh berdiri. Betul. Okey. Bila kita dah ada kain, okey, kita pun mesti ada satu kertas keras ataupun kalau saya sendiri yang mudah didapati adalah kertas lukisan. Kertas lukisan itu sendiri sebagai pengeras untuk tanjak kita. Okey, sebab masa kita agak terhad tahu Hanif kalau mengajar di sekolah. Oleh itu cikgu buat secara ringkas sahaja dan kita ambil alatan bahan yang mudah-mudah sahaja. Saya setuju cikgu. Seterusnya, kita dah ada kain, kita dah ada kertas pengeras, kita boleh juga gunakan dawai. Okey, dawai. Dawai ini untuk melilit di sekeliling kepala tanjak itu nanti. Okey, sebabnya tanjak kita tu mesti terletak atas kepala. Betul cikgu. Kukuhlah dan kemas. Ya, betul. Supaya kukuh dan kemas. Tak adalah nanti kita nak berlatih menari, tanjak kita pun menari sekali cikgu. Tak boleh cikgu. Ya, betul. Okey, dan akhir sekali saya gunakan jarum peniti. Jarum ini sahaja. Okey, untuk kemaskan. Tapi kalau ada masa yang lebih, kalau cikgu-cikgu, murid-murid di luar sana memberi sedikit masa, bolehlah menjahit. Baik cikgu. Baiklah cikgu, jom kita mulakan. Tapi juga sebut jarum peniti ni, murid-murid kat rumah jaga-jagalah. Janganlah tercucuk-cucuk pula sana sini. Berhati-hati. Hati-hati ya. Baik cikgu, apakah langkah pertama? Okey, langkah pertama, okey, kita kain kita ni, okey, kita lipatkan. Okey. Kain samping ni kita dapatkan 4 segi simetri lah. Tadi kan dia macam segi 4 tepat macam tu. Betul. Okey, macam tu. Kita nak dapatkan simetri. So kita lipat sedikit ke dalam macam ni. Okey. Baik. Kemudian kita ambil kertas kita. Okey, kertas keras ni kita masukkan. Okey, sama ada masuk bahagian dalam ni. Okey, ataupun bahagian luar. Yang kalau nak kekemasan bahagian dalam lah. Kita masuk dalam supaya tak nampak terkeluar lah cikgu kertas tu cikgu ya. Ya. Baik, belah mana cikgu saya masuk ni? Mana-mana ke atau? Boleh. Ya. Sebab kalau Hanif nak dia punya muntung yang ni di sini, sinilah yang bahagian keras tu. Baik. Okey. Kita buat ke sini, kita dah lipat. Okey, dah lipat macam ni, kita lipat segitiga pula. Lipat segitiga pula. Baik. Mudah sahaja. Okey, kita lipat segitiga. Kita dah ada kertas keras. Kemudian, okey, kita dah buat sebegini. Okey.
kita mesti Kemudian ada. ni cikgu. Okey. Kita nak buat dia punya tapak asas tu. Ya, cikgu. Dekat bahagian dahi tu kan. Bahagian di sini. Okey. Macam bengkong lah, macam bengkong. Okey. Kita ambil lebih kurang, kalau ukuran cikgu sendiri, cikgu agak-agak je. 5 cm ke? Antara 5 cm satu lipatan cikgu 5 hingga 7 cm ke? Baik. Pun boleh, tak ada masalah. Ikut kreativiti. Nama pun penghasilan tanjak Tanjak mengikut kreativiti. Cikgu, macam saya punya ini yang bahagian keras, maka saya akan lipat ini bahagian yang sama. Ya, betul. Ya? Dah dapat 3 Belah segi yang tak? sama. Ini dah dapat. Okey. So kita Kebesar sangat tanjak saya ni cikgu. Ya? Kena lipat lagi 2. rasa cuba dulu. Cuba dulu. Baik, tak apa. Kita cuba dulu. Kalau terlebih besar, nanti kita kecilkan sedikit. Okey. Baik, saya cuba lipat 5 cm. Berapa kali cikgu saya gulung ni? 3 kali. Ikut kesesuaian. Ikut kesesuaian. Kalau Hanif rasa macam nak dia punya tanjak tu besar. Betul. Boleh Ini macam pakai samping lah cikgu, ya? lebih kurang lah. Kita gulung dekat tengah-tengah tu. Okey, dah jadi macam ni. Baik. Okey, dah jadi sebegini. Okey. Saya sikit je yang saya punya ni kan. Ya cikgu. Okey, kita boleh buat lipatan terus. Okey, membentuk seperti bulat ikut bentuk kepala kita sendirilah. Kita lipat ke dalam cikgu, seperti ini cikgu. Ya, betul. Ya, besar betul tanjak saya ni cikgu. Kerana boleh kecilkan sikit kot. Kita cuba dulu, nanti saya akan buat yang baru cikgu. Ya, okey. Saya akan cuba balik. Ya. Lipat boleh buka sekejap je tu. Buka sekejap je, lepas tu buka balik. Buka balik. Nanti lipat lagi satu segitiga. Baik. Tak baik. Cikgu punya, cikgu punya dah kemas dan cantik di situ saya nampak. Cikgu punya dah siap tegak berdiri dah. Cikgu punya dah siap tegak berdiri ya. Baiklah, itulah hasil terakhir yang kita akan capai nanti. Baik, saya akan cuba lipat. Seperti yang cikgu katakan, anggaran 5 cm lah ya. Kita boleh ambil kita punya dawai halus ni. Kita boleh selitkan di bahagian dalam. Okey, kalau kita boleh lihat, selitkan bahagian dalam. Cuba pusing sikit cikgu. Untuk murid-murid kawan-kawan saya di rumah tengok. Itu boleh dia. Masukkan di bahagian dalam ni. Selitkan bahagian yang lipatan yang seperti kita buat samping tadi. Betul. Antara itu dengan yang bahagian segitiga atas. Kalau nak nampak lebih kukuh lah. Baik. Boleh juga guna dawai yang lebih keras sedikit. Macam dekat Hanif tu saya rasa dawai dia lebih keras sedikit. Ini dawai lebih keras. Kalau baik kita juga. ada dawai halus, tak apa. Kita tambahlah 2-3 dawai tu. Okey. Okey, yang bahagian belakang, kemasan bahagian belakang ni, okey, sama ada kita selit bahagian dalam ni. Okey. Okey, dan juga kita boleh jahit ataupun kita boleh jahit cikgu? Ya, boleh jahit ataupun kita ada jarum peniti tadi kan? Ya. Sebab kalau dekat sekolah tu, kita yang penting kita nak dapat dia punya form tu, bentuk tu kan. Saya rasa baik cikgu. Saya pun dah dapat bentuk ni sikit. Saya akan masukkan dawai di sini. Dah cantik dah Hanif punya. Dawai ni kena ada cikgu. Kalau tak nanti kepala kita berbeza-beza kan bentuk dan saiz kepala kita. Baik. Jangan pula besar kepala. Itu lain cerita cikgu. Jangan macam tu, tak elok. Jangan besar kepala. Saya dah ni cikgu, lepas bahagian belakang ni bagaimana cikgu matikan dia, cikgu letakkan. Kita kemaskan saja guna jarum peniti. Seperti itu. Cikgu guna jarum peniti. Kalau nampak kan? Cikgu guna jarum peniti yang warna kuning ni supaya awak jelas. Okey. Kita asalkan dia bercantum cikgu ya antara dua penghujung di sini ya, betul. Saya. Sebab kita nak bentukkan sahaja supaya dia boleh tegak berdiri macam ni. Betul. Murid-murid kat rumah jaga-jaga tau kalau guna jarum peniti tu sebab abang ni kat sini ni pun tengah jaga-jaga ni. Ya, sekejap je kan. Lepas tu kalau dah cucuk dekat bahagian tanjak ni. Kita dah dapat yang seperti ini. Betul. Okey, untuk menjadikan lebih kreatif, okey, kita boleh lipatkan sedikit bahagian hadapan ni mengikut kita punya kreativiti lah. Macam mana yang kita nak kan. Ada bagaimana cara lipatan tu cikgu? Lipat sengit pun boleh. Lipat sengit pun boleh. Baik. Kalau macam contoh ni dia berlainan lah dia punya
design tu kan. Betul. Ada beralun-alun di situ cikgu. Ya, betul. Tapi cikgu, saya lipat ke bawah, dah tak ada benda tinggal kat atas. Tak apa. Tak apa. Saya ingatkan sikit. Oh, saya ingatkan sikit. Seperti ini tu. cikgu. Ya, baru nampak. Kreatif. Jangan terlalu bersegi. Saya terlalu bersegi. Lipat sikit lagi. Lipat lagi sikit. Ke ni, bawah lagi. Oh, bawah lagi. Bawah lagi. Baik, saya tebalkan lagi. Okey, Macam inilah cikgu. Saya rasa kurang kemas ni, nanti saya akan cuba lagi lah. Okey, tak apa. Kali pertama tak apa. Nanti kita cuba lagi. Okey, saya boleh cuba tak cikgu pakai? Boleh. Saya cuba pakai. Tengok sesuai. jadi tak? Matching dengan warna baju. Saya cuba ketat je. sikit kan? Okey. Hanif dah keluar dah. Cuba tadi kita jadi Dah raja, hampir. sekarang kita jadi pendekar pula. Tapi tak apalah, mungkin agak kelakar juga saya sebab agak tinggi. Itulah sebab tu cikgu cakap Hanif boleh lipatkan lagi supaya dia rendah sedikit. Macam tu. Saya lipatkan lagi bahagian ini cikgu. Baiklah. Dan nampak kemas dan nampak lagi inilah. Baik, cikgu, apakah pendapat cikgu? Cikgu berikan pentaksiran kepada saya, cikgu. Okey, kalau Hanif ni cikgu boleh bagi Kejap cikgu, sebelum cikgu bagi markah, saya nak pakai dulu tanjak saya. Tengok boleh dipakai ke tidak? Ya, kalau dalam boleh dipakai cikgu. Dapat boleh. markah lebih tak? Kalau dalam masa 5 hingga 10 minit yang Hanif buat ni, Hanif dah mampu membentuk tanjak atau tengkolok sebegini, cikgu rasa Hanif dalam kategori baik dan cemerlang lah. Kalau Hanif perkemaskan lagi, mungkin boleh dapat cemerlang. Tahniah. Okey. Kalau kita lihat, ya Hanif, kalau kita nak kaitkan dengan bahasa seni visual, kita boleh nampak kepelbagaian dalam kita menghasilkan tanjak itu sendiri. Kemudian kita boleh nampak bentuk, dan juga kesatuan dalam penghasilan tanjak ini. Betul cikgu. Saya setuju tu cikgu. Dan cikgu, saya rasakan insya-Allah kalau lebih kita berlatih daripada yang ini saya buat tadi, bolehlah jadi macam ni cikgu. Dan sekarang ni kalau kita ikutkan tanjak sekarang ni dah dikomersialkan. Kalau kita pandai secara kreatif menghasilkan tanjak, kita pun boleh jual kita punya hasil karya kita. Saya setuju tu cikgu. Dan cikgu boleh berikan rumusan yang pendek cikgu untuk apa yang sama-sama kita sudah belajar hari ini. Okey, untuk anak-anak murid sekalian, apa yang saya dapat rumuskan, pembelajaran kita hari ini iaitu alat kebesaran dan perhiasan diraja sangat menarik untuk dipelajari dan ia boleh menjadikan satu kerjaya anda pada suatu hari nanti. Baik cikgu, itulah sangat penting apa yang kita belajar, kita berikan fokus sepenuhnya. Dan cikgu, saya pasti ramai lagi murid-murid di luar sana. Saya juga ingin tahu lebih lanjut di manakah kita boleh cari maklumat atau bahan untuk kita lebih belajar ulang kaji. Okey, kalau maklumat yang lebih lanjut yang kita boleh pelajari untuk tajuk kita, kita boleh layari ke laman sesawang Sumberku ataupun mana-mana alamat pautan alat kebesaran diraja. Betul, cikgu. Mudah sahaja. Sentiasa mencari ilmu seperti pautan yang berada di kaca TV anda sekarang tu. Sila layari laman tersebut untuk tahu dengan lebih lanjut. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini iaitu Cikgu Suraya Hani Muhammad Yunus, Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2, Seremban Negeri Sembilan. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Kita semua sangat hargai ilmu yang cikgu beri, dan juga kepada penonton kita semua. Terima kasih kerana menonton kita hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Saya nak berjoget kejap. Hey.